Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi malam ini dalam kuliah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Malam ini kita akan mulakan dengan nota baru, yaitu bermula daripada ayat 240 surah Al-Baqarah. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu, sedang dia akan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, yakni makan, pakai dan tempat tinggal, hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya oleh para ahli waris. Kemudian jika mereka keluar dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri, maka tidaklah kamu bersalah, wahai wali atau ahli waris si mati, mengenai apa yang mereka isteri-isteri itu lakukan pada diri mereka, berupa perkara yang patut yang tidak dilarang syarak itu, seperti berhias dan tidak berkabung. Dan ingatlah, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 240. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, yakni pemberian sagu hati dari pihak suami dengan cara yang patut, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ayat 241. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya, yakni hukum-hukumnya, supaya kamu memahaminya. Ayat 242. Itu cerita lain pula. Kita tengok situ dulu. Kalau dah, sambung lagi. Kalau tidak, sekali. Ini sebagai sambungan ayat ke-240. Ini masih lagi cerita tentang perempuan atau isteri yang kematian suami. Jadi kalau suami dia tu berasalah mungkin dia akan mati tak lama lagi, maka apa sepatutnya yang dia berwasiat? Dia berwasiat untuk isteri-isterinya. Sepatutnya dia berwasiat begini, seperti di dalam ayat ini. Selama 4 bulan 10 hari itu kita telah baca dah iddah dianya atau masa berkabungnya selepas suami mati. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Itu kita sudah bertemu dah sebelum ni. Berkenaan dengan perempuan yang kematian suami itu, mereka kena beriddah selama arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari itu wajib. Ni suami ni bila nak mati, dia berwasiat supaya isteri dia itu dibiarkan duduk di rumah dia. Bukan setakat 4 bulan 10 hari, setahun, dengan segala keperluan dia diberikan oleh siapa? Oleh ahli waris dia, oleh ahli waris dia kalau hidup. Jangan dikeluarkan mereka. Tetapi kalau mereka nak keluar juga, fala junaha alaikum, tak apa, sebab yang wajibnya ialah 4 bulan 10 hari sahaja. Selebih itu terpulang kepada dia. Selebih itu kalau dia nak keluar, dia tak mahu duduk dari rumah tu, dan dia tidak mahu terikat dengan keluarga suami yang meninggal itu, dan dia boleh mungkin
bersedia untuk menerima lamaran orang-orang lain pula terhadap dia tu. Boleh dia orang kata berjanguk sikit, berhias sedikit, tidaklah dalam rupa berkabung, orang yang berkabung tu, tidak begitu, tak. Jadi tidak jadi kesalahan kepada kamu. Adapun kalau sebelum tu dalam masa 14 hari itu tak boleh, memang kena nasihat, kena kawal lah. Selepas tu tak apa, mereka boleh buat untuk diri mereka sendiri selagi dalam batas yang makruf, tidak melanggar hukum syarak. Itulah kesimpulannya. Baik, kita ada nota di sini 420. Ayatnya 240, notanya 420. Cuba kita tengok. Maksud firman Allah ini ialah si mati jika telah berwasiat kepada pewaris-pewarisnya sebelum meninggal dunia supaya mereka memberikan sagu hati. Inilah yang kita panggil muta'ah. Dulu sebelum ni kita dah bincang dah tentang muta'ah tu. Bukan muta'ah syiah ni, kena ingat tu. Muta'ah kita ni, dalam Quran yang dimaksudkan sebenarnya, memberikan sagu hati berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal selama setahun untuk isterinya. Maka mereka hendaklah menyempurnakan wasiatnya. Wasiat si mati itulah. Dan dia sakit, tendak dan ni, dia pun wasiat pada ketika itu. Mati sungguh lepas pada itu. Jadi ahli waris ni, ahli keluarga ni kena menyempurnakan wasiatnya. Jika isteri meninggalkan rumah setelah berlalu 4 bulan 10 hari kematiannya, maka itu adalah haknya. Ia boleh melakukan begitu berdasarkan firman Allah di dalam ayat ke-234 sebelum ini. Baca sini. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Bermaksud, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Baik, itu dalam ayat yang kita sudah mudah sebelum ni, iaitu 234 sebelum ni. Pewaris-pewaris si mati tidak berdosa kerana perbuatan pilihan isteri si mati keluar meninggalkan rumah dan segala-gala yang diwasiatkan untuknya. Kalau nak kira sampai setahun, dia tu berhak dapat sebab suami dia wasiat sehingga setahun. Jadi sebelum setahun, bila habis 4 bulan 10 hari itu, katakanlah dia nak keluar tu, ataupun beberapa hari, kau tak kira lah, berapa minggu selepas tu, tak berdosa dah. Tidak kata melanggar wasiat, tidak menyempurnakan wasiat. Mana dalam keadaan diberi kebebasan kepada isteri itu. Dan segala-gala yang diwasiatkan untuknya setelah ia melepasi iddah yang wajib ke atasnya selama 4 bulan 10 hari. Jadi selama 4 bulan 10 hari itu mestilah, nak tak nak pun. Dan dia kena, itu masa berkabung, orang panggil perkabungan. Pakai cantik-cantik pun tak boleh. Selepas tu kalau dia nak pakai cantik pun boleh, tak boleh larang. Cantik tu mana dalam batas lah, dalam batas yang dibenarkan oleh agama. Itulah yang dikatakan ma'ruf. Ma'ruf tu, mim ma'ruf tu, maksudnya selagi dalam batas agama. Adapun sebelum tu kan 4 bulan 10 hari itu masa perkabungan. Masa perkabungan tu tak bolehlah nak berjanguk-janguk.
Firman Allah di dalam ayat ke-234 menunjukkan wajibnya wanita yang kematian suami menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Selebihnya sampai setahun sebagaimana wasiat si mati hanyalah sunat sahaja untuk menyempurnakan kehendak suami. Alasan lebih daripada 4 bulan 10 hari itu hanya sunat sahaja ialah kerana penafian dosa terhadap pewaris jika si isteri berpindah sebelum sempurna setahun. Jadi tidak berdosa. Apa maknanya? Maknanya sunat lah tu. Kalau berdosa mana wajib lagi atas dia. Atas penerima wasiat tu, keluarga si mati tu. Ni Tuhan kata tidak ada dosa. Tidak ada dosa kalau nak menyempurnakan sampai setahun. Itu bermakna sunat lah. Bila dinafikan dosa. Kalau tidak dinafikan dosa, bermakna mereka bertanggungjawab lagi. Tak boleh, kena bagi. Biar cukup setahun. Maknanya tak apa, tak cukup setahun. Ini menunjukkan selama setahun tu dibagi muta'ah tadi, segala kemudahan, segala perbelanjaan itu sebagai sunat sahaja. Bukan sebagai wajib. Adapun sebagai wajib tu dalam masa 4 bulan 10 hari itu. Jika tetap di rumah suami sampai setahun adalah wajib, tentu tidak akan dinafikan dosanya. Fala junah. Tidak ada kesalahan. Tidak ada dosa. Mana dinafikan dosa daripada penerima wasiat, wali ataupun ahli waris si mati. Maka tidaklah kamu bersalah, tidaklah kamu berdosa. Fala junaha alaikum. Kalau mereka tu keluar selepas daripada 4 bulan 10 hari itu, walaupun tak cukup setahun, fala junaha alaikum. Di situ Allah SWT menafikan dosa daripada wali ataupun ahli waris si mati. Maknanya itu sunat saja. Itu sunat sahaja. Gini, ini sekadar yang ada dalam Quran. Dia rengkam itu ya. Kalau kita pergi di luar lagi tengok hadis, panjang lah. Tapi oleh kerana kan kita dah berjanji dah tafsir Quran dengan Quran, kita setakat tu je lah. Setakat tu je lah. Jadi setakat tu pun sebenarnya cukup dah. Cukup dah. Nak ceritanya 4 bulan 10 hari itu ya tarabbas nabi anfusihin 14 wa 10 yang sebelum ni itu yang wajib. Kena tangguhlah dalam masa tu. Dah kena bagilah belanja dia. Tak kira lah isterinya senang dah, suami tu pun tumpai dia. Tak kira tu. Dia kira asal. Yang sepatutnya suami menanggung. Maknanya kalau isteri tu orang luar lah, katakanlah orang luar negara lah. Jadi suami lah yang menyewa rumah. Begitu. Jadi nak sewa rumah selama 4 bulan 10 hari nak bagi belanja, itu tanggungan suami. Masih lagi, maknanya orang-orang yang menerima pusaka dia tu kena tahulah ini hak dia, hak isteri. Kalau dia tidak keluar pun tak apa. Lepas tu kita kata ada juga orang nak keluar cepat kan, nak keluar banget. Itu masing-masing lah. Mungkin dia ada keluarga ramai. Bayangkan kalau tak ada keluarga, yang tak ada keluarga, perlu masa juga nak fikir tu nak macam mana nak rancang seterusnya, nak hidup tu, nak pergi sendiri. Apalagi kalau ada anak-anak, nak eret, bawa anak tu pula. Sebab itulah yang sunatnya, yang lebih baik, lebih utamanya dalam masa setahun. Jadi suami tu dia kena fikir dah, kalau dia mati sepatutnya dalam masa setahun ni penerima pesaka daripada dia jangan halal, biar isteri ni duduk selama setahun. Jadi lepas pada tu dia bolehlah nak pergi ke mana-mana. Dalam masa setahun tu dah nak fikir. Bayangkan orang perempuan yang tak biasa fikir, nak menguruskan hidup dia, semua suami dia macam mana, susah juga tu nak menyesuaikan diri kita. Jadi ambil masa lah dalam masa tu. Selepas 4 bulan 10 hari dia boleh dah nak pergi mana-mana, nak pergi cari duit kalau kita kata, boleh dah nak pergi sana sini, bebas lah. Tidak seperti dalam 4 bulan 10 hari tu. Jadi dalam masa tu dia dapat dah pengalaman baru, macam mana cara nak bina hidup seterusnya. Itu maksudnya, supaya tidak kata dah mati tu habis, kena keluar tu.
nampak kasar sangat. Tak ada peri kemanusiaan, tak ada semangat ataupun kasih sayang yang selama ini ketika suami ada tu, keluarga ni baik semua. Bila suami tak ada, jadi tu berubah, suruh keluar. Itu kan tak sesuai dengan cara Islam. Agama Allah bukan lagu tu. Jadi agama Allah ni dia jaga kepentingan orang-orang yang lemah, terutamanya si isteri yang kematian suami itu, yang tidak pernah bekerja, katakanlah tidak pernah keluar rumah. Ada juga yang macam tu. Boleh juga. Macam mana dia nak hidup seterusnya dalam keadaan suami tak ada? Kalau tidak ada pembelaan, kalau tidak ada ni, boleh duduk di tempat tu. Jadi kalau mengikut wasiat mana keluarga ni, walaupun habis dah tempoh 14-10 hari, mereka tak boleh mengeluarkannya. Daripada pihak keluarga tak boleh. Tapi kalau perempuan tu sendiri, si isteri yang kematian suami tu sendiri nak keluar, tak apa. Lepas daripada 14-10 hari, ikut dia lah. Dia nak pergi cari duit, kita kata kerja ke, apa-apa lah. Dia nak pergi rumah keluarga dia ke, boleh. Jangan kita bayangkan yang keluarga ramai sekeliling ada keluarga. Jangan kita bayangkan begitu saja. Manusia ni macam-macam. Ada orang yang kahwin dengan orang luar. Macam mana keadaan dia? Jadi masa setahun tu memang cukup untuk dia menyiapkan diri dia, untuk dia bersedia menghadapi kehidupan baru. Dan kalau ada orang berkenan, boleh. Boleh kahwin dah selepas 14-10 hari pun boleh dah. Kecuali sebelum pada ni kita dah bercanda kan, kita dah bertemu dah. Kalau perempuan itu dia mengandung, maka sebaik saja lahir kandungan itu habis dah header dia. Habis dah header dia. Cumanya bila habis header tu tak apa dah. Dia nak kahwin apa semua. Itu lain. Itu kes yang kecuali lah, kita kata masuk dalam kecuali. Ceritanya begini, banyak perkara. Satunya di zaman jahiliyah dahulu. Ni bila Allah SWT sebut begini, terutamanya orang yang dan sempat dengan zaman jahiliyah, dia akan terasa, banyaknya perubahan, beza Islam ni dengan cara jahiliyah. Dia akan bersyukur banyak-banyak. Ni kerana Islam kita dapat kemuliaan yang macam ni. Sebabnya sebelum tu, orang perempuan yang kematian suami, dia kena beredar selama setahun. Dan setahun tu dia tak boleh pakai pakaian yang cantik, yang wangi pun tak boleh. Dia kena duduk di tempat yang paling sempit dan paling kotor. Itu dalam hadis lah sebut. Dalam hadis Bukhari dan lain-lain ada sebut. Jadi selama setahun tu tak mandi. Tak boleh buat apa, tak ada siapa pun pergi. Jadi bagi macam binatang keadaan. Itu keadaan perempuan. Dan akhir sekali bila dia habis tempoh setahun tu, dia nak keluar tu dia ada resam dia pula. Dia kena binatang tu, dia bersentuh kau, dia nakak kau, begitu. Kira-kiranya dalam hadis sebut, kalau dia sentuhkan binatang, mati binatang. Punya bau busuknya, tubuh dia tu. Jadi binatang tu kan bau busuk dah kan. Kita kata kambing tu bau busuk dah. Ayam ke, itik ke apa, kita kata bau busuk dah. Orang ni busuk lagi. Binatang tu mati. Kerana manusia yang busuk sangat. Itu cara dia. Dia kena pegang, lepas tu dia lepas. Mana dia lepas lah tu. Itu budaya zaman jahiliyah. Begitulah. Begitulah cara. Jadi selama 4 bulan 10 hari, itu bukan satu masa yang lama. Selama itu pun boleh makan, boleh duduk bersama dengan keluarga. Tidak kata putus hubungan, duduk berasingan dalam satu bilik yang kotor. Tak ada siapa pun pergi jenguk situ. Hola makanan pun seperti hola kepada binatang sahaja. Tak ada lah lagu tu, macam tu. Macam biasa saja. Cuma dia kena ada suasana perkabungan itu. Janganlah janguk seperti biasa. Keluarga pun katakanlah, kalau keluarga suami, tengok, isteri ni, suami mati hari ni, esok berjanguk dah. Apa perasaan dia? Apa perasaan dia? Tentu berasa, mana tak sayang langsung dah kepada anak aku ni. Dia duduk dengan keluarga tu, suami dia. Mestilah dia akan menimbulkan kemarahan, dendam dan kebencian.
Oh, sampai begitu sekali benci pada anak kita. Misalnya kalau mertua, dia akan kata begitu. Oh, jangok terus. Sebab itu dalam Islam dia tak bagi. Selain daripada itu memang, kalau suami itu memang ikut cara Islam yang betul, duduk bagi nafkah, duduk fikir tentang keluarga, memang patut pun. Memang patut pun isteri itu sebagai mengenalkan jasa dia. Yang selama ni duduk fikir tentang kebaikan dia dan anak-anak dia. Memang patut pun ada suasana itu. Jadi selama itulah manusia ni kan dia nak sedih juga. Jadi Islam beri peluang orang nak sedih. Orang nak suka dia ada juga masa suka. Masa kahwin tu suka lah. Buat jamuan, makan. Tapi masa mati ni sedih. Jadi kesedihan itu memang dikehendaki oleh naluri manusia. Allah SWT bagilah. Itulah 4 bulan 10 hari. Itu tidak lama. Itu pun bukanlah dalam keadaan seperti yang kita sebut tadi semasa jahiliah. Jadi Islam sebaliknya bagi selama setahun atas dasar wasiat suami. Mana kalau suami itu berwasiat, dia boleh wasiat selama setahun. Jangan kamu ganggu dia. Biar dia duduklah situ. Ataupun kalau kita kata sewa, sewalah. Bayar sewalah. Kan wasiat kan boleh ambil daripada duit dia tu lah. Ahli orang-orang yang menerima pesaka tu tak boleh ambil bahagian tu, sebab itu wasiat. Sebab itu dalam Quran kata bagi pesaka ni min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Bagi pesaka ni setelah diselesaikan wasiat dulu ataupun hutang dulu. Selebihnya tu barulah bagi pesaka. Jadi wasiat ni katakanlah dia kata rumah dia duduk rumah sewa. Dalam masa setahun ni untuk sewa tu kena ambil daripada duit dia. Gitu. Daripada duit si mati tu boleh diambil. Itulah maksudnya wasiat. Seseorang yang hidup ni ada duit banyak-banyak, apa kelebihan dia? Kelebihannya itulah. Kalau nak kira, kalau tak ada wasiat itulah, mati habis. Dah jadi harta orang lain semuanya. Memang pun. Tetapi bila Allah SWT bagi kuasa wasiat, mana boleh lagi. Bukan untuk dia tu tak ada apa, dah mati, dah masuk dalam kuburnya. Tapi hak dia boleh lagi. Iaitu katakanlah isteri dia, dia nak setahun, boleh. Itu Allah SWT masih bagi lagi peluang kepada kita, paling tidak untuk fikirkan isteri kita. Kalau ada anak lagi lah, anak kita nak pergi mana dia, nak duduk mana, nak sewa sendiri apa. Kalau katakanlah kalau sewa lah, kalau tidak begitu pun susah juga. Nak pindah-pindah ni ambil masa juga. Ambil masa. Jadi dengan cara begini Islam telah memberikan kesempatan atau masa yang cukup untuk isteri yang ditinggalkan oleh suami, yang kematian suami. Cuba tengok di sini. Dia sebut walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Ini satu dulu, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan juga. Orang-orang yang di sini maknanya nak mati, belum mati. Orang-orang yang akan dimatikan di antara kamu, zahir dia begitulah. Tapi di sini maksudnya orang, sebab wasiat ni dia berkait dengan orang nak mati. Maksudnya orang-orang yang hampir mati di antara kamu. Bukan orang-orang yang sudah mati tu, sudah mati nak wasiat macam mana? Atau orang yang akan mati tak tahu bila. Sehat, segar megar lagi. Nak pergi mari. Itu pun susah juga. Ini maksudnya orang yang hampir mati. Yang ayat sebelum ni, orang-orang yang mati di kalangan kamu. Bukan hampir mati dah, yang mati. Jadi, menjadi kewajipan atas isteri-isterinya beriddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi isteri-isterinya dia sebut tu kenapa? Maknanya dalam Islam ni dia ada selalu ruang. Suami ni dia boleh ada beberapa orang isteri gitu. Soal lebih ramai yang ada seorang isteri itu cerita lain. Akan ada seorang isteri pun gini juga. Kalau ada ramai isteri pun rumah yang berasingan, dia kena kira lah. Dan nak menikah ramai sangat kan. Jadi kalau pak buah rumah sebelum ni, pak buah rumah jugalah. Dia kena wasiatnya untuk bayar
sewa, katakanlah kalau sewa, bayar sewanya, bayar api airnya, bayar makan minumnya, pakaiannya, segala-gala. Untuk 4 buah rumah dah. Dia sebut isteri-isteri. Mana bukan khusus dengan seorang isteri saja ni. Semua isteri berhak mendapat mut'ah, ataupun kemudahan yang sama daripada suami. Sebab dia sebut azwajan. Selalu dia sebut azwajan. Lepas tu kan doa tu doa untuk hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Kita pun duduk baca tu ada isteri seorang pun. Padahal adalah dia sebut isteri-isteri itu. Hablana min azwajina. Kurniakanlah kepada kami daripada isteri-isteri kami. Ada sebut banyak. Maknanya itu asalnya sepatutnya. Itulah kalau kita tengok sampai Nabi hampir-hampir tak ada orang yang kahwin seorang. Tapi dia berubah tu banyak sebab lah, banyak faktor lah. Jadi kebanyakannya kahwin ramai, lebih daripada satu. Sebab tu dalam Quran selalu sebut gitu, lebih daripada satu. Tu dalam Quran. Kalau 4 tu biasalah, zaman dulu, zaman Nabi dulu ada lagi hamba. Hamba-hamba sahaya wanita ni boleh digauli juga. Tapi dia tidak isteri. Kalau ada 4 orang isteri dia ada 6 orang hamba lagi. 10 lah mana. Dia boleh gauli. Bila dia gauli boleh anak tu sah. Ben dia lah, halal. Itu berdasarkan dalam Quran ni kalau kita baca jumpa selalu bertemu kan. Jadi disebut isteri-isteri. Soal kita sekarang ni seorang isteri itu cerita lain. Itu cerita lain. Nak ceritanya hak asal. Jadi hak asalnya boleh beberapa orang. Cumanya menanggung pun banyak dah juga. Sekarang ni dengan kehidupan zaman kita, kenapa yang jadi seorang tu? Pula dia jadi dengan sendirinya bila keadaan tu belanjanya mahal. Macam sekarang ni semua kau naik kan? Barang-barang naik. PT pun kau jatuh. Barang pun kau mahal. Jadi mahal. Kerja dua-dua tu pun tak apa nak cukup lagi. Orang kita kata baru cukup. Pahala kuat nak menikah ramai. Dia pandang itu. Sebab apa? Keperluan hidup ni jadi banyak dengan sendiri. Takkanlah orang pakai kereta belakang, kita nak pakai basikal lagi. Handphone semua kan. Takkanlah kita tak ada handphone. Pas semua tu kena bayar belakang tu. Dia jadi keperluan tu jadi banyak. Kalau orang sampai dulu hidup dalam pelita tak apa. Pelik kalau kita hidup dalam pelita sekarang. Kena bayar api. Ada bil lah. Siapa lah bil? Siapa masa dia? Jadi banyak sangat keperluan. Kalau kita hidup orang di Palestin, tengok orang Palestin kan dalam rumah dia. Apa ada? Kalau hidup lagu tu memang boleh sungguh. Lekah. Simpan lagu tu. Tak ada duk sofa-sofa. Kita sofa. Berapa dah dalam rumah. Dengan almari tu, almari ni, almari kasut suku. Ada. Almari kasut. Suku. Lepas tu banyak lagi. Keperluan tu jadi dengan sendiri banyak. Dan kehidupan sekeliling kita ni begitu. Sebab tu jadi tak terfikir pun. Tak ada nak fikir. Tak ada nak fikir. Nak menikah ramah. Sebab apa? Banyak sangat tekanan hidup. Tanggungjawab. Nak bayar banyak. Jadi PT cukup. Itu pun nasib baik. Isteri itu pun bekerja juga. Kalau tak bekerja tak cukup. Bayangkanlah seperti kita sekarang. Duduk di Kuala Lumpur. Nak hidup dengan mana? Kalau makan gaji, ada gaji RM1,000. Tak boleh hidup. Bayangkan. Jadi orang panggil miskin bandar. Sekarang ni ramai orang miskin bandar. Itu dia. Dia suasana hidup tu jadi berbeza. Kalau zaman dulu, tak ada keperluan tu. Tak ada. Kita sekarang ni masjid pun aircon kan. Zaman dulu mana ada aircon. Raja pun tak ada aircon. Dia jadi keperluan dia sendiri. Takkanlah kita tengok masjid orang ada aircon, masjid kita lemah sangat kalau kita ni. Dulu berapa puluh tahun dulu lah saya pergi Brunei ada lagu tu. Masjid ni aircon. Sekarang ni tempat kita pun jadi umum.
bingung dah. Dia sendiri mari keperluan. Bila begitu banyak nak tanggung. PT ada banyak pun tak cukup. Tak cukup. Tak apalah. Jadi ini disebut azwajan. Itu maknanya tak boleh lari lah tu. Itu memang hak. Memang boleh. Keharusan itu ada. Baik. Satu perkara lagi yang saya ingat kalau ni hadirin dan hadirat sekalian, muslimin dan muslimat yang hadir dalam masjid kita ni, kalau dan dengar saya mengajar sebelum ni iaitu usul tafsir kan, usul tafsir. Di situ kita dah bincang dah tentang ayat ni. Usul tafsir. Tak apalah, saya tunjuk pada ni sebab bukan semuanya dah kan. Bukan semua ikut pada masa tu. Lama juga. Ni pun lama. Jadi di sini ayat ni mengikut setengah-setengah ulama, dia kata ayat ni sudah mansukh. Itu cerita. Bila kita bincang hari tu tentang mansukh tu, ayat ini memang termasuk dalam ayat mansukh lah. Dimansukhkan oleh ayat mana? Ayat 4 bulan 10 hari. Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan isteri dia tu kena beriddah 4 bulan 10 hari. Ni macam setahun. Setahun ni tak ada. Jadi kata mereka ni hak dulu setahun ni. Kemudiannya 4 bulan 10 hari. Setakat tu je tanggungjawab. Tak sampai setahun. Jadi ayat ini sudah mansukh. Satu. Yang kedua, mereka yang kata ayat ini sudah mansukh. Sebab ini wasiat kan. Ada hadis yang lain sebut la wasiyata liwarithin. Tiada wasiat bagi pewaris. Tiada wasiat bagi pewaris. Mana orang yang akan menerima pusaka daripada kita kalau kita mati, tak boleh kita nak wasiat untuk dia. Daripada harta peninggalan kita tu tak boleh. Wasiat untuk orang lain. Untuk orang yang tidak menerima pusaka. Kan isteri itu berhak juga menerima pusaka. Ini satu perkara pula yang jadi mansukh. Dimansukhkan oleh ayat pusaka. Kata mereka. Dimansukhkan oleh ayat pusaka. Bila ada ayat pusaka, sudah ada dah hak isteri. Isteri pun termasuk dalam yang berhak menerima pusaka. Jadi wasiat-wasiat ni habis dah cerita ni. Ini sudah mansukh. Ayat ni seolah-olahnya jadi macam sejarah sahaja. Kita hanya tahu dalam syariat Islam ni suatu peringkat memang macam ni. Lepas pada tu tak pakai dah ni. Tetapi setengah-setengah ulama mengatakan ayat ini tidak mansukh. Baik, kita tengok. Saya tunjuk. Ni senang. Boleh tengok situ. Tengok situ. Dia duduk sini. Ni kita ambil sini. Ini yang kelima. Sebab dia ada 21 semuanya ayat-ayat yang Jalaluddin Suyuti kata dimansukhkan. Sebelum tu beratus-ratus. Beratus-ratus. Ulama-ulama kata banyak ayat mansukh. Jalaluddin Suyuti buat kajian yang tapih sehingga tinggal 20 sahaja. Atau 21. 21. Paling banyak dikata ayat yang mansukh dalam Quran ini. Syah Waliullah mari, dia kata beberapa abad kemudian, dia kata sebenarnya bukan 20, 5 saja yang mansukh. Ayat ni tak termasuk. Mengikut Syah Waliullah, ayat ni tak termasuk dalam ayat yang dimansukhkan. Kemudian mari lagi, dia kata tak ada satu pun dalam Quran ni ayat yang dimansukhkan. Saya antara orang yang berpendapat begitu. Kalau nak tengok dengan lebih detail hujah-hujahnya, tengok sinilah. Dalam ni dah jadi buku banyak muka surat juga, 500 muka surat lebih juga ni buku ni. Ada dah orang nak minta cetak ke apa, cuma saya kata nanti kena semok dulu. Semok dulu, banyaklah kita kena ada toko tambah dulu. Sebab mereka kata tidak pernah ada perbahasan macam ni, terutamanya dalam bab nasakh ni. Memanglah saya pun tahu. Saya pun tahu. Setakat ada dalam bahasa Melayu kita ni memang terhad sangat perbahasannya. Jadi cuba tengok sini. Jadi ini yang kelima. Yang Jalaluddin Suyuti kata ayat yang dimansukhkan.
Dan ayat mana yang memansuhkan? Tadi saya dah sebut dah sikit kan. Di sini disebut dengan lebih detail. Dan Syah Waliullah tak setuju. Syah Waliullah kata ada 5 saja. Orang yang mari kemudian dia kata tak ada 1. Dan saya setuju dengan yang itu sebenarnya. Syah Waliullah pun sebenarnya dia nak pergi ke arah tu. Dia nak pergi ke arah tu. Cuma takut orang terkejut. Tak ada langsung pula. Dia sikit-sikit. Jalan dia Suyuti tu pun buat kejutan dah. Sebab sebelum pada tu banyak lagi. Jadi soalannya kalau banyak lagi, dia kena faham. Sebab tu perbincangan saya bincang lebih panjang berkenaan dengan nasah ni. Setengah-setengah orang dia tak faham. Dia kata apa salah je kalau nasah. Ayat hukum ada berapa je dalam Quran? Ada berapa? Tak ada banyak. Kalau lebih banyak mansuh lagi daripada yang kita boleh pakai, yang mansuh tu tak boleh pakai dah. Tu maksudnya. Jadi ayat Quran ni ada saja lah. Tak boleh buat panduan. Itu jadinya akibatnya. Tak boleh buat panduan, ada saja. Yalah boleh pahala lah. Kita boleh lah baca dalam sembahyang, boleh muka ayat Quran. Tapi adakah begitu? Dah lah ayat hukum tu sikit. Bila kata masuk, tak boleh pakai dah. Tak boleh pakai tu setara mana weh? Haram. Haram pakai. Misalnya kita kata dalam Quran sendiri sebut, sebelum ni kan umat Islam menghadap pada Baitul Maqdis. Nabi sendiri pernah menghadap. Pas sudah masuk kan? Sudah masuk. Baik, sudah masuk boleh lagi menghadap? Tak boleh. Kalau menghadap, tak sah sembahyang. Sampai begitu. Kalau kita ambil pendapat tu lah. Kalau kita tak ambil pendapat tu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Gitu, sepuluh benda-benda lain lah juga. Sepuluh benda-benda lain, hukum-hukum lain lah. Kita ambil fiqh mazhab Hanafi, tak makan sotong lah kita. Kalau nak makan jangan diambil. Tak sah. Ikutlah dia tokoh setara mana pun. Ikutlah. Tak sah. Ambil yang ni. Makan. Tak ada apa satu. Kalau kita pakai pendapat dia, haram. Bagi dia. Dia hasil ijtihad dia, tak apalah dia tu. Kita ni apa masalah nak susah-susah. Apa masalah? Orang masuk dalam rock, kita nak masuk juga, tak apa masalah. Orang masuk tu ada kerja dia. Tak apalah. Baik. Ni ayatnya yang kita baca ni. Baik, terjemah dia tak payahlah. Kita dah itu. Ia dikatakan dimansuh oleh firman Allah berikut. Yang kita baca tadi. Yang satu lagi 4 bulan 10 hari tu. Ni 4 bulan 10 hari 234. Ayat 234. Inilah ayat yang nasikh dia panggil. Yang memansuhkan. Yang ni saja boleh pakai. Yang ni saja. Selama setahun tu tak ada. Apa selama setahun beredar? Beredar 4 bulan 10 hari kalau kematian suami ni ayat ni. Serupa kata di permulaan dia. Lebih kuat. Walladzina yutawaffawna minkum juga. Tadi walladzina yutawaffawna minkum juga. Kata dia sudah masuk. Ini ayat yang memasukkannya. Baik. Semasa jahiliyah, perempuan yang kematian suami beriddah selama setahun. Itulah yang disebut di dalam ayat 240 surah Al-Baqarah di atas. Islam juga menerima tempoh itu di peringkat permulaannya. Kata orang yang terima ni lah. Orang yang terima ni sudah masuk. Tetapi Allah memerintahkan orang-orang yang akan meninggal dunia dan meninggalkan isteri agar berwasiat untuk isteri-isterinya. Iaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumah atau tempat tinggalnya. Akan tetapi jika mereka sendiri mahu berpindah, maka tidak ada dosa bagi wali atau waris dari yang meninggal membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Yang ma'rufnya siapa? Dia nak kahwin lah. Itu kahwin salah kan? Dalam Islam ni kalau mati suami tak boleh kahwin kan? Boleh kan? Itu ma'ruf lah tu. Jadi nak kahwin tu biarlah ada tarikan sedikit. Ni duduk cuma celoteh kita kata dah. Nak tengok pun tak siap. Jadi boleh berjanguk tu. Tak boleh dalam masa 4 bulan 10 hari itu tak boleh lah. Selepas tu boleh. Janguk tu janguk lah ke mana? Itu kita sudah bincang dah sebelum pada ni. Kalau berjanguk tu tudung habis muka tak nampak ke satu. Apa makna berjanguk? Siapa nak nampak? Siapa nak nampak?
Sekurang-kurangnya. Tentu dah yang rambut apa semua tu tak boleh. Tak boleh tengok bila pun. Kabung ke tidak kabung ke itu memang tak boleh. Yang boleh tengok macam mana? Di muka, di tangan, di kaki. Boleh dia pakai inai, boleh dia pakai, orang kita panggil lecu, gencu. Boleh dia pakai celak, mata, jangok. Muncullah orang kita tak pakai subai hidung. Kalau tidak subai hidung boleh pakai, itu jangok juga tu. Kalau telinga ni tak boleh dah, kena tutup dah kan. Pakai subai baru tak nampak. Hak mana orang nampak tu lah. Hak mana orang nampak. Pakai bedak ke, orang kata merah pipi, merah sikit pipi ni ke. Itu maksudnya. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lagi. Itu untuk kebaikan dia. Kebaikan dia. Lepas tu kalau ada yang berkenan, kalau hak kena ada, tak apalah kena ada dia pakak-pakak cerita dah. Gitu. Baik. Kemudian tempoh iddah selama setahun itu dimansuhkan kepada 4 bulan 10 hari melalui ayat 234 surah Al-Baqarah. Ya tadilah. Kecuali kalau si isteri mengandung, maka iddahnya ialah sehingga ia melahirkan kandungannya. Wasiat yang diperintahkan itu pula dimansuhkan dengan ayat pesaka yang kita sebut. Bila ada ayat pesaka, ayat wasiat itu tak ada. Sebab apa? Nabi langgar kan wasiat kepada penerima pesaka. La wasiyata li warisin. Kan isteri itu berhak menerima pesaka juga. Kenapa nak wasiat ke dia? Ni wasiat ni untuk orang yang tidak terima pesaka. Kalau kita tak wasiat sajalah dia kosong lah. Tak dapat apalah. Kalau isteri ni nak tak nak, dia akan dapat. Kahwin sehari. Esok suami dia mati, dia berhak mendapat. Sebagai isteri. Ikutlah isteri nak buat apa pun support lah. Support. Sama. Sebanyak tu, cuma je kalau ramai dia kena bagi. Begitu je lah. Tak kurang sikit. Kalau seorang tu banyak dah boleh kat dia. Begitu. Tentang tempat tinggal isteri pula terdapat khilaf di kalangan ulama. Ada yang berkata ia dikekalkan. Dan ada pula yang berkata ia dimansuhkan dengan ayat, dengan hadis wala sukna. Jadi kita tak bincang sini sebab kita tak mahu masuk hadis apa, kita nak Quran saja. Setakat yang Quran saja ringkas macam tadi. Bagi golongan ini, isteri yang kematian suami tidak mempunyai hak lagi, baik untuk mendapat nafkah atau tempat tinggal selama setahun itu. Ini termasuk dalam perkara khilaf. Keistimewaan mendapat nafkah dan tempat tinggal kalaupun ada hanyalah selagi belum habis iddah dengan berlalu 4 bulan 10 hari atau dengan si isteri melahirkan kandungan. Menurut jumhur mufassirin, ayat 240 dari surah itu sememangnya dimansuhkan dengan ayat 234 dari surah yang sama. Itulah yang disebutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Itu yang saya sebut tadi. Tetapi menurut Syah Waliullah, ayat 240 surah Al-Baqarah itu masih boleh ditakwilkan lagi dan tidak perlu dikatakan ia mansuh. Itu pendapat Syah Waliullah. Ini boleh tengok dalam kitab dia Al-Fawzul Kabir. Al-Fawzul Kabir fi usul tafsir. Usul tafsir mereka kecil yang kita. Tapi ilmu padat dalam tu. Sekarang ni semakin banyak orang buat syarah. Asalnya ditulis dalam bahasa Farsi, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu ya, dari kecilnya. Tapi isteri dia, kandungan dia, apa yang dia cerita tu, kemudian orang kembangkan. Masih ada ruang untuk diamalkan isi kandungan ayat itu. Dengan kita mengatakan perintah Allah supaya berwasiat itu hanya mustahab, elok dan harus sahaja dilaksanakan oleh si suami yang akan meninggal dunia. Ia bukanlah suatu yang wajib. Maka kita boleh kata begitu kan? Tak boleh. Sunat, elok, mustahab. Boleh kalau suami nak buat macam tu. Boleh. Maknanya tak perlu kita kata masuk. Cuma tidak wajib kan? Maknanya masih boleh pakai lagi. Tidak rugilah kalau tidak. Ada saja ayat Quran. Nak pakai tak ada langsung peluang nak pakai. Sedangkan boleh kita kata si suami boleh buat begitu, atau si suami elok buat begitu, atau tinggi lagi sunnah.
Nak kata wajib tu tidaklah. Yang wajib yang Allah tentukan iaitu 4 bulan 10 hari itu. Sampai setahun itu tidak wajib. Hak berwasiat bukan lagi merupakan tuntutan undang-undang. Gitu. Sebaliknya ia hanya termasuk dalam tuntutan akhlak yang mulia semata-mata. Jika seseorang mengamalkannya, ia akan mendapat pahala kerananya. Dan jika tidak, maka tidaklah ia berdosa. Kata berdosa tidak, sebab tidak wajib. Si isteri juga tidak berkewajiban mengikut wasiat si suami supaya tinggal di rumahnya selama setahun. Terpulang kepadanya lah, sama ada mau terus berada di rumah suaminya atau meninggalkannya sebelum cukup setahun. Boleh. Demikianlah pandangan Ibnu Abbas. Cuba perhati. Jadi yang ulama kata tidak mansuh tu ada ke di kalangan sahabat dulu yang kata begitu. Kalau kita mengaji luas sikit temulah. Sebab itu saya kata tak ada satu pun ayat yang boleh katakan semua sepakat kata mansuh. Adalah khilaf terhadap ayat 240 surah Al-Baqarah. Bahkan itulah yang zahir daripada ayat berkenaan. Maka tidak perlulah ia disenaraikan sebagai ayat yang mansuh. Itu nombor 5. Nombor 6 ayat lain pula. Jadi nombor 5 tu yang berkenaan dengan kita malam ni. Nombor 5 tu. Maknanya mengikut syariat ini tidak mansuh. Dan orang-orang lain ramai lagi mengatakan tidak mansuh. Boleh pakai. Kalau kita kata mansuh, tak boleh pakai dah untuk apa pun. Sunnah tu hukum harus boleh, tak boleh ni hukum. Sedangkan mansuh dia berkait dengan hukum. Dia bukan berkait dengan akidah. Mansuh ni, nasah ni bukan berkait dengan sejarah, bukan berkait dengan cerita. Itu tak ada mansuh tu. Tak ada mansuh. Mansuh ni berkenaan dengan hukum. Jadi di sini tak perlu kita kata mansuh. Masih boleh pakai lagi. Begitu. Baik. Baik. Selepas itu walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah. Berhak. Yang ini pemberian sagu hati dari pihak suami dengan cara yang patut. Sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya, yakni hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Jadi di sini kita ada nota 421. Sebelum ni kita dah bertemu dah. Sebelum ni kita dah bertemu dah ayat kan. Kalau cerai isteri sebelum dia bergaul dengan isteri, famatti'uhunna, bagilah sesuatu pemberian sagu hati kepada mereka. Mut'ah, kita panggil mut'ah. 'Alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru. Orang yang senang cara senang bagi. Padan dengan dia lah bagi. Orang yang susah cara susah, tapi kena bagi. Kena bagi. Itu kepada siapa? Kepada isteri yang dicerai sebelum disentuh. Bukan sentuh gini ya. Sebab tu dia jadi kena cakap. Tubuh terai tu. Setubuh maksudnya. Kalau sentuh gini tak kira. Sentuh gini tak kira. Mana sebelum bersetubuh dan sebelum ditentukan pas kahwin. Itu dapat apa? Mut'ah. Kena bagi mut'ah kepada mereka. Kes yang kedua, itu kita telah lepas dah juga ni, ulas mula. Iaitu bercerai sebelum bersetubuh juga, tetapi telah menentukan kadar mas kahwin. Dalam akad tu sudah sebut dah mas kahwin sebanyak mana. Fanisfu ma faradtum, kita sudah baca dah. Kalau macam tu mas kahwin sebanyak mana? 10,000, 5,000 kena bagi. Daripada mas kahwin tu. Bukan sagu hati dah. Daripada mas kahwin. 5,000. Mesti kena bagi. Kecuali illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Itu kita sudah baca dah. Sudah bicara. Yang kena bagi sepenuhnya mas kahwin kalau sudah akad
Sudah tentukan mas kahwin apa semua, lepas tu sudah bersetubuh, sudah bersama-sama sebagai suami isteri, sudah mengadakan hubungan kelamin, barulah isteri itu dapat sepenuhnya mas kahwin. Jadi cerita mut'ah ni, mata' atau mut'ah ni, hanya kalau yang lepas kita telah baca itu, hanya untuk isteri yang dicerai sebelum disetubuhi dan juga belum ditentukan kadar mas kahwin. Mas kahwin kena bagi ke mana-mana, tak sebut pun. Tak ada mas kahwin, tak sah nikah. Dia kena ada. Cuma kalau tak sebut, jadi nak bagi sebanyak mana? Orang panggil mahar mithil. Mahrul mithli. Kena bagi mas kahwin perempuan seumpamanya. Perempuan setara tu lah kita kata. Di tempat tu berapa mas kahwin? Dia kira gitu. Tapi kalau tentu, tak kira lah. Kita kata setara tu, sebanyak tu. Tapi dia letak lebih. Tak kira kalau letak. Kalau tak letak, dia mengikut mahar mithil. Kalau kita kata tak sepadan, 20,000, 30,000, tapi dia letak. Dah kamu nak juga, bayarlah. Itu cerita kalau letak. Kalau tidak letak, tak sebut mas kahwin. Tak sebut pun kena bagi juga. Gitu. Jadi cerita mut'ah ni hanya berkenaan dengan isteri yang dicerai sebelum disetubuhi dan belum ditentukan mas kahwin. Mana tak ada sebut mas kahwin. Dalam akad tu tak ada sebut. Sebanyak mana. Itu saja. Tetapi di sini zahirnya nampak semua isteri yang dicerai berhak mendapat mut'ah. Pula dah. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah. Jadi isteri yang diceraikan, kalau dulu yang kita sudah baca dah hanya yang itu saja. Tapi ini nampak semua. Tak kira lah isteri yang diceraikan macam mana pun. So ini pula zahirnya menampakkan semua isteri yang dicerai itu berhak mendapat mut'ah. Sagu hati. Sagu hati. Sagu hati ini bukan sebahagian daripada mas kahwin, suku. Berasingan. Baik, 4, 2, 1. Zahir firman Allah ini menunjukkan semua wanita yang dicerai berhak mendapat mut'ah daripada suami yang menceraikannya secara mutlak. Sama ada ia diceraikan sebelum disetubuhi atau selepasnya. Sebelum ditentukan kadar mas kahwin ataupun selepasnya. Dan diceraikan dengan talak raj'i atau talak ba'in. Tak kira. Talak raj'i ke talak ba'in ke tak kira. Semuanya kena bagi mut'ah. Asalkan dicerai. Zahir ayat ni. Talak raj'i ni begini. Talak yang suami masih boleh rojok lagi dalam iddah. Talak ba'in ini talak yang suami tak boleh rojok. Walaupun masih tempoh tu tempoh iddah lagi. Tak boleh rujuk. Adalah beberapa kesnya. Beberapa kes. Dalam sebuah keadaan, wanita-wanita yang diceraikan tetap berhak mendapat mut'ah. Jadi zahir ayat ni. Zahir ayat 241 ni. Yang kita baca ni. Selain ayat ke-241 ini, ayat ke-28 surah Al-Ahzab juga menunjukkan erti yang umum dan mutlak itu. Lihat ayat berkenaan di bawah ini. Baca. Aiman, baca. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Bermaksud, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, sekiranya kamu semua mahukan kehidupan dunia yang mewah dan perhiasannya yang indah, maka marilah supaya aku berikan kepadamu pemberian mut'ah, yakni sagu hati, dan aku lepaskan, yakni ceraikan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Surah Al-Ahzab ayat 28. Jadi kalau kita tengok ayat ni, walaupun ayat ni ditujukan kepada Nabi, tetapi kaedah dalam Quran ni, kalau sesuatu ditujukan kepada Nabi pun, umat dia pun kena juga. Umat dia pun kena juga.
Bukan khusus, kecuali ada dalil, ada bukti yang menunjukkan itu khusus dengan Nabi. Jadi kalau kita tengok ayat ni, Nabi ni isteri-isteri dia ummahatul mukminin. Yang orang panggil ummahatul mukminin, kena faham? Kena jelas ni. Ramai orang tak faham juga. Dia kata bila Nabi kahwin dengan orang tu jadi ummahatul mukminin, ummul mukminin. Bukan. Bukan. Ummul mukminin ni ya Rasulullah bergaul dengan dia sebagai suami isteri, telah mengadakan hubungan kelamin dengannya, baru ummul mukminin. Ni semua berkenaan ni, ayat ni dengan berkenaan dengan isteri-isteri yang telah digauli oleh Nabi, yang telah disetubuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mas kahwin yang telah diberikan. Tapi Nabi kata, fata'alaina umatti'kunna, mari aku nak bagi mut'ah. Mana masih ada lagi. Maknanya mut'ah itu tidak khusus dengan perempuan yang dicerai sebelum disentuh dan belum ditentukan mas kahwinnya. Sebab Nabi, isteri Nabi ini semua sudah selesai dah semua tu. Pun Nabi SAW kata, mari aku nak bagi mut'ah. Mana cerai lepas pada cewa usarrihkun nasarahan jamila, dengan cara yang baik cerai. Lepas cerai itu bagilah sagu hati tadi. Maknanya ada juga. Walaupun ini ditujukan pada Nabi zahirnya, tetapi ia tidak khusus dengan Nabi. Tu cuba tengok ni yang saya tulis selepas. Walaupun firman Allah ini pada zahirnya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi berdasarkan firman Allah di dalam surah yang sama dapat difahami bahawa perintah Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merangkumi umatnya. Selagi tidak ada petunjuk berupa dalil yang terang mengkhususkan perintah itu dengannya. Ini ada dalam surah itu juga menunjukkan apa yang diberi kepada Nabi, itu juga kita kena buat. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu contoh untuk kita. Gitu. Ada dalam ni. Mari kita lihat firman Allah berkenaan di bawah ini. Baca ayat. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Cuba tengok kan, tidakkah Rasulullah itu sebagai uswah, sebagai ikutan kita? Jadi tadi bila Nabi kata, bila Tuhan suruh buat macam tu, suruh bagi muta'ah, maknanya katakanlah kepada isteri-isterimu, Tuhan suruh lah tu. Kalau kamu nak bercerai lah, kalau kamu tak mahu bersama aku lah, kamu nak dunia, nak perhiasan dunia, boleh. Tapi tak boleh duduk bersama aku lah, tak boleh jadi isteri aku lah, kena cerai. Boleh cerai dengan cara yang baik, bahkan aku bagi sanggup hati lagi. Maknanya Nabi diperintahkan oleh Allah supaya berikan sanggup hati. Dan Nabi itu kan ikutan kita berdasarkan ayat dalam surah Ahzab ni juga. Dan kalau ikutan kita pun boleh elok buat begitulah, ataupun wajib buat begitulah. Kalau kita kata wajib, maka wajiblah buat begitu. Kalau kita kata sunatlah buat begitu. Sebab Nabi itu uswah hasanah, contoh yang baik untuk kita. Dan di sini tak ada pula dalil yang menunjukkan ini khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tetapi dia ada tetapi pula ni. Tetapi beberapa firman Allah yang lain pula membeza-bezakan hukum wanita-wanita yang diceraikan. Mut'ah diperintahkan hanya diberi oleh suami kepada isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi dan sebelum ditentukan mas kahwinnya sahaja. Itu ayat dulu. Ini kerana berdasarkan ayat tertentu telah dijelaskan bahawa wanita yang dicerai setelah disetubuhi memang berhak mendapat mas kahwin sepenuhnya. Kan ada ayat lain yang menunjukkan berhak mendapat sepenuhnya kalau sudah disetubuhi. Wanita yang dicerai sebelum disetubuhi tetapi telah ditentukan kadar mas kahwinnya pula berhak mendapat separuh mas kahwin. Sementara wanita, yang isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi dan sebelum ditentukan mas kahwinnya pula tidak berhak mendapat apa-apa daripada mas kahwin. Mas kahwin dia tak dapat. Maka sewajarnya lah pemberian mut'ah itu dikhususkan dengannya untuk menjaga hatinya yang telah dikecewakan.
Sebab belum apa-apa juga. Susahlah, anak-anak pun susah. Berkumpul seramai mana lah. Buat itu, buat ini, buat kek lah, buat macam-macam lah. Tiba-tiba tak jadi, cerah. Kecewa juga. Akan timbul suasana yang tegang. Timbul suasana membenci. Jadi di situlah disuruh bagi mut'ah. Sudah sabarlah kalau yang tu. Firman Allah berkenaan dengan wanita-wanita tersebut sememangnya ada di dalam Al-Quran, namun secara terpencar-pencar. Untuk isteri yang diceraikan dalam keadaan macam ni. Untuk isteri yang diceraikan dalam keadaan ni ayatnya. Mana tidak berada di setempat. Sebab itu Quran ni dia tidak seperti kitab lain. Dia ada bab-bab dia gitu kan. Kalau kitab lain, ni bab. Letak sini, ni semua sini. Ni semua sini gitu. Quran tidak begitu. Sebahagian daripadanya telah pun berlalu sebelum ini. Maka elok sekali kalau kesemuanya dikemukakan setempat bagi sebagai panduan mudah. Kalau kita letak setempat kan apa? Ini berkenaan dengan ni. Ni berkenaan dengan ni. Jadi kita letak setempat lah untuk memudahkan. Bukti bahawa mut'ah diperintahkan hanya diberi oleh suami kepada isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi dan sebelum ditentukan mas kahwinnya sahaja ialah firman Allah. Baca Aiman. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Bermaksud, tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu menyentuh, yakni mengadakan hubungan kelamin dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, yakni pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang hendaklah memberi sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya, dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya, sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut. Lagi menjadi suatu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 236. Itu untuk tu. Bukti bahawa wanita yang dicerai sebelum disetubuhi tetapi kadar mas kahwinnya telah pun ditentukan berhak mendapat separuh mas kahwin ialah firman Allah berikutnya. Terus baca. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Bermaksud, dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuh, yakni mengadakan hubungan kelamin dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya, yakni tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, yakni memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya, dan perbuatan kamu bermaaf-maafan, yakni halal menghalalkan itu lebih hampir kepada semangat takwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi kepada sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 237. Baik. Beberapa firman Allah pula membuktikan bahawa wanita yang dicerai setelah disetubuhi dan ditentukan kadar mas kahwinnya berhak mendapat mas kahwin sepenuhnya. Dan si suami tidak boleh mengambil balik sedikit pun daripadanya tanpa kerelaan isteri. Antara lainnya ialah firman-firman Allah di bawah ini. Jadi cerita kalau sudah bersetubuh, bercerai, sudah tentukan mas kahwin, itu banyak. Beberapa ayat ada. Adapun yang tadi, satu tu ya. Satu tu, tidak banyak. Satu tu ya. Yang tadi tu, yang bercerai sebelum disetubuhi, sebelum ditentukan mas kahwin, atau sebelum disetubuhi dan ditentukan mas kahwin. Itu saja. Tak ada banyak ayat. Tapi kalau sudah bergaul sebagai suami isteri, mengadakan hubungan kelamin, tentu mas kahwin, itu memang ada beberapa. Antaranya ayat di bawah ini. Baca Aiman.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Bermaksud, dan jika kamu hendak mengambil isteri baharu, menggantikan isteri lama yang kamu ceraikan, sedang kamu telah pun memberikan kepada seseorang di antaranya, yakni isteri yang diceraikan itu harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun dari harta itu. Patutkah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan yang menyebabkan dosa yang nyata? Ayat ke-20. Bagaimana kamu tergamak mengambil balik pemberian itu padahal kasih mesra kamu sebagai suami isteri telah terjalin antara satu dengan yang lain? Dan mereka pula isteri-isteri kamu itu telah pun mengambil perjanjian yang kuat daripadamu. Ayat ke-21 surah An-Nisa. Baca lagi. Ini pun sama. Ini berkenaan dengan sudah mengadakan hubungan kelamin, sudah ditentukan mas kahwin, akad nikah semua. Banyak ayatnya. Mana tak boleh ambil. Itu hak isteri sepenuhnya. Itu satu hal, hak isteri itu. Tapi kadang-kadang masyarakat kita nak isteri betul. Yang si ayah mak ni ambil pula. Buat itu, buat ini, baiki rumah, baiki gini. Akhir sekali anak tu tak dapat apa pun. RM10 dia tinggal. Itu pun tak kena juga tu. Bukan kita maksudnya untuk isteri tu. Kalau nak buat, buatlah. Suka rela ibu bapa tu. Janganlah ambil daripada situ. Ambil daripada situ tak kena. Allah SWT tidak wajib pun kita buat kenduri tu. Kalau tidak mampu, tak mahu habis banyak, buat sedikit. Sudah memadai gitu. Namun nak suruh jadi besar tu ambil daripada yang tadi, itu tak kena. Ataupun buat dua nama, antara lain mas kahwin lain kan. Kalau di sebelah luar kan dia begitu. Saya pun tak apa hal ni. Mas kahwin dia sikit saja. Jadi antara tu untuk persiapan. Apa cerita ni? Itu bukan tanggungjawab suami itu sebenarnya. Bukan tanggungjawab suami. Nak menyiapkan rumah dia, nak beli kereta, nak siap, nak ada TV dalam rumah apa semua, nak bagi lengkap semua. Bukan ambil daripada situ. Kalau isteri setelah dia dapat, dia nak beli sendiri tak apa. Suka hati dia, suka rela dia. Jadi nampak dia yang berkuasa terhadap duit itu. Bukan orang lain yang berkuasa, tidak. Nak isyarat kepada akan datang, nanti suami balik bagi duit kepada dia, hadiahlah yang jaga. Itu isyarat itu. Itu mas kahwin ni falsafah. Mas kahwin itu apa maknanya? Beri kepada isteri itu. Akan datang isteri itulah yang akan jaga duit itu. Kamu pergi cari mana-mana balik, dialah yang urus, dia bagi buat gitu gini. Bukan bapak dia, bukan mak dia, tak ada tu. Kalau nak buat kenduri, bapak dia buatlah. Tak apa, buat. Sebagai suka hati nak kalau kita panggil kesyukuran, kita panggil kesyukuran, itu memang boleh. Tapi jangan diambil duit itu, tak kena. Tak kena begitu. Teruskan. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Bermaksud, dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan isteri orang, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Haramnya segala yang tersebut itu ialah suatu ketetapan hukum Allah yang diwajibkan atas kamu. Dan sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu, untuk kamu mencari isteri dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah ia menjadi isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya dengan sempurna, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu suami isteri. Sudah ditetapkan mas kahwin itu tentang cara dan kadar pembayarannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat ke-24. Baca lagi. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Bermaksud, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan yang kamu kahwini itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Surah An-Nisa ayat keempat. Jadi beberapa ayat ni menunjukkan memang mas kahwin tu kena bagi, wajib. Bagi, wajib. Sebab itu dia tidak sah kahwin kalau tak ada mas kahwin. Macam mana? Sikit macam mana? Dia kena ada. Dan kita tak boleh ambil balik. Si suami tak boleh ambil balik dengan isteri dia. Kecuali kalau isteri dia nak bagi. Lainlah. Dah bagi dah mas kahwin, lepas tu pergi, isteri dia belanja. Bagi pula duit itulah. Awak makan dalam restoran itu, dia pun bayar. Tak apa. Kalau macam tu, boleh. Atau nak buat benda-benda lain pun boleh. Kesimpulannya ialah pemberian mut'ah sebagai sesuatu yang wajib itu hanya khusus dengan isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi dan sebelum ditentukan mas kahwinnya sahaja. Adapun untuk yang lain-lain maka hukumnya sunat sahaja, tidak wajib. Itu kesimpulannya. Jadi apa maknanya ayat ni adakah bertembung bercanggah dengan ayat sebelum ni? Tidak bercanggah. Yang sebelum ni menunjukkan wajib, yang ni menunjukkan sunat. Habis cerita. Elok. Yang Nabi SAW kata kalau dia nak cerai isteri dia nak cerai lah, dia nak bagi mut'ah itu dia buat yang terbaik. Dan kita pun boleh contohi. Tidak nanti di isteri yang tidak disetubuhi lagi, itu saja nak bagi mut'ahnya, nak bagi sagu hatinya. Isteri yang sudah disetubuhi dah pun boleh nak bagi. Itu baguslah. Gitu maksud. Bukan sebagai wajib. Yang di sana tu matti'uhunna 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru, itu wajib. Yang ni isteri-isteri yang lain tidak wajib. Kalau nak bagi boleh, tak bagi pun tak apa. Isteri tak boleh menuntut, tak boleh kata apalah kedeku tak bagi, tak boleh. Sebab bukan mesti bagi tu. Lepas tu baik, saya nak hilangkan kekeliruan, sikit takut. Kenapa ni Nabi nak cerai isteri dia ni? Kenapa dia tak didu? Walaupun kita kata kita nak maksud lain, tapi bawa ayat itu sebab zahir nampak ayat itu menunjukkan tidak khusus dengan isteri yang belum disetubuhi saja. Isteri yang disetubuhi pun ada juga mut'ah, nampaknya kan itu. Umatti'kunna. Jadi kenapa? Satunya masalahnya Nabi pernah nak cerai dengan isteri dia. Satu. Yang kedua, ada perkelahian ke, perbalahan ke, pertelingkahan ke yang berlaku dalam rumah tangga Rasulullah SAW tu. Dua. Yang ketiga, apa puncanya kalau ada nak cerai tu, apa puncanya? Beberapa perkara puncanya begini. Punca nak ceritanya bukan senang nak jadi isteri Nabi ni. Kita nampak bertuah lah, bahagia lah. Bukan isteri Nabi saja, isteri pemimpin biasa ni. Jangan tanggungjawab dia. Silap-silap orang tahu rahsia, habis rahsia negara. Banyak rahsia-rahsia kan. Sebab itulah akak sumpah nak jadi Perdana Menteri ke, Menteri Besar ke apa-apa, akak sumpah. Kenapa? Simpan rahsia. Ada benda-benda pun tak boleh cerita. Tak boleh cerita, salah cerita. Itu benda lah. Jadi dalam Quran ni sudah ajar semua dah. Tak boleh cerita. Maknanya isteri kepada orang besar, orang hebat dengan dia ada susah juga. Dan dapat lebih tu betul, dapat lebih, tapi dia susah juga. Macam mana ni cerita Nabi kita? Begini, setelah umat Islam tu agak senang sikit, orang tu dapat tu, orang ni dapat ini, orang ni ada katawan Nabi lah, tawan perang. Katawan tu jadi hamba saya. Hamba saya tu Nabi bagi kepada orang tu, bagi kepada orang ni. Jadi masing-masing dapat. Isteri dia pun tengok orang juga, isteri dia ni bukan Nabi, bukan masuk. Isteri Nabi ni orang biasa, manusia yang tidak masuk. Jadi bila tengok begitu kan, orang lain senang dah dapat. Kita ni isteri ketua ni. Kalau dalam sistem lain, masyarakat lain, isteri ketua tu istimewa benar lah. Ni dah. Jadi mulalah tanya. Sebab orang tu dapat kalung, orang ni dapat gelang,
Orang dia dapat tali leher, kita kata orang dia dapat suban, macam-macam bagi itu pembagian. Terutamanya bila berlaku peperangan tu, orang Islam jadi senang. Jadi isteri Nabi pun nak jugalah menyatakan kehendak dia tu juga. Sebagai seorang perempuan, dia nak benda gitu, nak jangok pun kata. Kita ambil lah, pergi lagi, dalam lagi, ikhlas lagi. Jangok untuk Nabi juga. Nabi SAW setara tu je. Padahal dia bukan pakai mah apa dah. Pakai manik-manik gitu je gelarnya pun. Setara tu je. Nak rakyatnya, nak cerita je. Isteri-isteri Nabi ni Allah SWT ajar. Jangan nampak dunia. Mu ni jadi isteri Nabi. Isteri Nabi kena lagu ni. Kalau mu nak, terima lah. Kalau dah, boleh. Tapi tak boleh bersama. Sebab kalau ada angin ataupun semangat tu, fikiran dunia tu bahaya. Dia tak boleh ada. Jadi sehingga sikit macam tu pun Nabi dah tanya, kalau kamu nak kehidupan dunia dan perhiasannya, mari, boleh. Aku bagikan sagu hati lagi kepada kamu. Aku cerai kamu, dah bagi sagu hati kepada kamu. Tak? Adakah isteri-isteri dia terima? Bila Nabi kata, tak ada seorang pun. Sebab tu kalau kita baca selepas tu, semua isteri-isteri Nabi ni taat kepada Nabi. Pilih Allah dan Rasul. Pilih Allah dan Rasul, tak pilih dunia dan perhiasannya. Lepas tu tak sungguh lah. Kan? Nabi SAW ni, dia tidak seperti pemimpin-pemimpin lain. Kalau pemimpin lain, anak-anak dia tu lah yang jadi senang dulunya. Lebih senang pada orang lain. Ni dah Fatimah tu duduk apa ni? Ni, duduk kisah gandul. Ni, kerai tangan. Orang kata nepuh, kita apa kata nepuh tangan. Dia pun tengoklah orang tu dapat hamba, kan dia dapat hamba. Bila dapat hamba, kan hamba tu lah buat kerja tu. Dia tak dapat. Dia pun nak juga. Nabi SAW ajar apa nama ni, doa kepada Fatimah. Itu yang dia ajar. Mana setelah orang lain dapat baru dia bagi kepada anak dia. Dan anak-anak cucu dia tak boleh makan zakat. Dan nak jadi anak cucu dia. Kena ingat, takut-takut orang kata. Ada kalanya orang ni kan, dia berjual dia sendiri, miskin, dia papa kedana, dia kedekut sangat makan, tak makan. Hak sedap-sedap tak makan. Tapi dia simpan untuk anak cucu. Manusia ni kadang-kadang dia fikir untuk anak cucu dia. Takut-takut orang kata Nabi ni perjuangan dia untuk dunia, bukan untuk dia, untuk anak cucu dia. Jadi dia potong situ. Anak cucu dia tak boleh. Jadi orang tak ada sebab, tak boleh nak kata dia ni berjuang untuk dunia. Itu seorang Nabi. Dan isteri dia pun tak boleh nampak nak dunia, tak boleh. Dia kena sadarnya. Hak Nabi bagi tu iyalah. Macam tu saja tu pun sudah aja. Dah tahu ada. Kalau nak bercerai, boleh. Maknanya itu yang Allah SWT ajar tu, melalui Nabi dia ajar isteri, didik, cara Allah SWT didik isteri. Akhirnya jadi eloklah, jadi model. Cuma di sini walaupun tidak berlaku, cuma kalau cerai dia akan bagi mut'ah. Padahal isteri-isterinya Ummahatul Mukminin semuanya sudah digauli, sudah ada hubungan kelamin. Jadi di mana kita kata khusus dengan perempuan yang belum disentuh tu? Di sini ni semua disentuh, semua ada ni. Dengan sebab itu ulama kata dah semua isteri yang dicerai itu kena bagi mas kahwin, kena bagi mut'ah juga. Berdasarkan ayat ni yang kita baca ni di atas ni, ayat 241. Dan sebagai contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Mereka kata begitu. Tetapi yang terbaiknya ialah pendapat tadi. Kalau kita nak terima yang ni pun sebagai sunat atau boleh atau elok saja, bukan sebagai wajib. Yang pertama tadi itu yang wajib, itu saja yang wajib. Yang lain tidak wajib. Atas Nabi pun tidak wajib. Tapi kenapa dia sebut? Dia sebut tu yang terbaik. Nak ceritanya Nabi SAW ni kalau nak cerai pun dia bukan kerana benci, bukan kerana dunia, dia nak bagi lagi. Padahal tidak wajib kata dia nak bagi muta'ah. Tapi sebab perceraian tu nak bagi berlaku dengan cara yang baik. Dengan sebab itu kalau nak bercerai pun wa usarrihkun nasarahan jamila, bercerailah dengan baik. Jangan bercerai itu jadi musuh. Musuh, jangan begitu. Dah sesuai boleh bercerai, tapi bercerai dengan cara yang baik. Itulah
cara yang Nabi SAW ajar. Adakah berlaku perceraian di antara Nabi dengan isteri? Tak ada berlaku pun. Cuma kalau mereka terima, maka begitulah. Jadi selesailah. Jadi cerita setahun suami yang nak mati itu wasiat untuk isteri dia, itu pun sunat juga. Boleh kalau dia nak wasiat. Atau elok kalau dia wasiat gitu. Yang wajibnya 4 bulan 10 hari dalam masa itu. Begitu juga muta'ah ini. Boleh kalau nak bagi kepada semua isteri yang diceraikan. Dan elok. Tapi itu bukan sesuatu yang wajib. Yang wajibnya yang itu saja. Itu jelas daripada beberapa ayat kalau kita perhatikan. Jadi setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.